Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Syazman bin Zainuddin dengan nombor metrik BTDL 20059099. Kami daripada kumpulan 5 daripada kos IM subjek Computer Architecture akan menerangkan tentang projek kami iaitu yang bertajuk X86 and ARM Instruction Format. Assalamualaikum. Nama saya Muhammad Arif Firdaus bin Hazhar, nombor metrik 060594. Hari ini saya akan menceritakan tentang bahagian 1, iaitu pengenalan. ARM adalah seni bina RISC. RISC bermaksud Reduced Instruction Set Computing. X86 adalah seni bina CISC yang bermaksud Complex Instruction Set Computing. Perang RISC dan CISC meletus pada tahun 1980-an ketika kawasan chip dan kerumitan reka bentuk pemproses menjadi kekangan utama dan desktop dan pelayang secara eksklusif menguasai landscape pengkomputeran. Bahagian 2, struktur reka bentuk dan seni bina. Struktur ARM. Seni bina pemproses ARM dicipta oleh RISC Machine sebab tu ianya dinamakan ARM. Sangat sedikit set arahan dan transistor. Bersaiz kecil, penggunaan tenaga yang sedikit, boleh digunakan untuk pelbagai reka bentuk seperti peranti 32 bit dan sistem tertanam. Bahkan ianya boleh ditingkatkan mengikut keperluan pengguna. Struktur X86. X86 adalah keluarga ISA, Instruction Set Architecture untuk pemproses komputer yang pada mulanya dibangunkan oleh Intel. Intel X86 adalah reka bentuk CISC dengan penekanan pada keserasian ke belakang, lebih cekap, iaitu lebih efisien. Teknik pembuatan chip yang telah diperbaiki. Set arahan baru bermaksud pusat data mendapat manfaat daripada fungsi dan fungsi server yang baru. Okey, itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Fatur Rahman bin Yusuf Ilmi. Nombor metrik saya adalah 060600. Saya akan explain sikit tentang ciri-ciri. Okey, set arahan adalah sekumpulan lengkap arahan yang difahami oleh CPU. Okey, ini juga dipanggil functional spec lah untuk CPU. Dia nak ada unsur arahan kod opcode, kod operasi, ada arahan lakukan ini dan arahan rujukan pula operan untuk ini diikuti oleh rujukan hasil-hasil arahan masukkan hasilnya di sini dan terakhir rujukan arahan seterusnya sering terikat pelaksanaan berturutan. Terdapat 3 komponen yang operasi ini dijalankan di memori utama atau memori maya atau cache, daftar CPU dan operanti I/O. Ciri-ciri ARM, okey, jenis data. ARM processor support byte 8 bits, half-word 16 bits, word 32 bits. As data harus sejajar, memory address is divisible by 4 dan access half-word harus diselaraskan setengah kata juga. 3 alternatif untuk access yang tidak selaras, default, okey, alignment check, access tidak selaras, okey, membenarkanlah akses tidak selaras secara telus kepada pengatur cara. Okay, next kita ada ARM processors support both signed twos, complement and unsigned interpretations of integers. Sebilangan besar pelaksanaan tidak menyediakan perkakasan floating point. Okay, spec ARM juga menyokong proses FP coprocessor dengan IEEE 754 singles and doubles. Saya Muhammad Firdaus bin Muhammad Noh, nombor metrik 060339. Dan saya akan menerangkan tentang Pentium X86. Untuk jenis data, dia ada 8-bit byte, unsigned or signed, perkataan 16 bit, kata ganda 32 bit, 64 bit perkataan quad. Pendaraban dan pembahagian cuma dalam proses integer. Integer ni dia ada sokongan set arahan untuk BCD yang dikemas kini. Dia bungkus. Memori boleh diatasi oleh bit tapi kata-kata harus diselaraskan. Elak beberapa getaran bas untuk kalasi tunggal. Untuk byte string, proses X86 punya sekumpulan 5 arahan yang disebut arahan string. Kalau memori boleh dimanipulasi seperti bit, perkataan dan lain-lain. Operasi boleh lihat ke sini CMPS, MOVS, SCAS, STOS dan LODS. Untuk jenis data tertentu kita ada general,
integer single binary value, ordinal, unpack BCD 1 digit per byte, pack BCD 2 BCD digits per byte, near pointer, bit fill, bit string dan floating point. Okay, hai, saya Ashraf Buzar. So saya akan menceritakan mengenai tentang performance, kelebihan dan kekurangan chipset bagi ARM dan juga S86. Kita mulakan dengan chipset ARM. Okay, antara kelebihannya ialah chipset ARM ni memerlukan kuasa yang kurang, penggunaan kuasanya kurang. Selain itu, chipset ni lebih pantas dan laju. Yang seterusnya ialah chipset ni lebih efisien, lebih cekap dalam melakukan satu-satu proses pekerjaan tu. Malah chipset ni memerlukan kos yang sangat rendah untuk memperolehinya. Selain itu juga penggunaan chipset ARM ni sangat cepat inovasinya di pasaran pada hari ini. Okay, antara kekurangan chipset ni ialah, yang pertama ialah do not have the extension. Yang kedua ialah arahannya terlalu sederhana dan tidak cukup untuk melakukan beban kerja yang terlalu besar dan berat. Okey, seterusnya saya akan ceritakan antara kekurangan dan kelebihan bagi chipset S86. Okey, antara kelebihannya ialah prestasi ni lebih tinggi, lebih bagus. Yang kedua ialah arahan yang diterima tu lebih banyak berbanding chipset ARM dalam setiap kitaran. Kelebihan ketiga ialah mempunyai arahan yang lebar dan makro yang berubah-ubah. Yang keempat ialah performance dia high clock. Kekurangan chipset ni ialah penggunaan tenaganya terlalu tinggi, terlalu banyak dan menyebabkan kosnya menjadi tinggi. Seterusnya ialah lambat untuk melakukan inovasi di pasaran. Oleh kerana chipset ni terlalu sukar untuk digunakan, complicated, so inovasi di pasaran tu sangat lambat. Sekian dari saya mengenai kelebihan dan kekurangan chipset. So kesimpulan yang kita dapati daripada projek ini ialah ARM dan x86 bertahan berbeza dari sudut kejuruteraan dan mereka terus mempunyai kekuatan dan kelemahan individu. Kedua-dua x86 dan ARM menghasilkan mesin yang luar biasa dengan pelbagai pengawal dan juga peripheral bersepadu. Walau bagaimanapun, kes penggunaan di kedua-duanya menjadi kabur kerana ekosistem secara progresif menyokong kedua-dua seni bina. Dan akhir sekali, seni bina menunjukkan janji utama untuk pengompetiran dan kecekapan kelas komputer riba. Itu sahaja daripada kami. Sekian, terima kasih.